Assalamualaikum dan salam suraku sayang bersama saya Fatin Syairah Rosdi. Tumpuan berita. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada rombongan Kementerian Perdagangan dan Perusahaan MTI Singapura di Bilik Mesyuarat Utama Wisma Bapa Malaysia di sini pada Rabu. Delegasi seramai 37 orang itu melibatkan kedua-dua sektor awam dan swasta dari Singapura yang diketuai Setiausaha Tetap Pembangunan MTI Singapura Lee Chuan Tek. Perjumpaan selama lebih kurang 1 jam itu turut disertai Timbalan Premier Sarawak yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Pelaburan Datuk Amar Wang Tengah Ali Hassan. Antara dibincangkan adalah mengenai peluang mahupun potensi untuk Singapura bekerjasama dengan Sarawak dalam beberapa sektor seperti tenaga boleh diperbaharui, hidrogen, pencarian dan penyimpanan karbon termasuk kredit karbon. Selain itu, perkara berkaitan sektor ekonomi digital dan pusat data, pelaburan dalam keselamatan makanan serta pertanian juga turut menjadi topik perbincangan. Hadir sama dalam perjumpaan itu ialah Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Ahmad Jauh Samion, Pengerusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC Tan Sri Datuk Amar Dr. Abdul Aziz Datuk Hussein, Setiausaha Kewangan Kerajaan Sarawak Datuk Sri Dr. Wan Lizosman Wan Omar serta beberapa kenamaan yang lain. Dalam perkembangan berlainan, Timbalan Premier Datuk Amar Wang Tengah Ali Hassan telah menerima kunjungan hormat dari Duta Jerman ke Malaysia, Dr. Peter Blomeyer, di pejabatnya di Wisma Sumber Alam pada Rabu. Pertemuan lebih 1 jam itu memfokuskan kepada perbincangan pelbagai potensi yang dapat dijalankan di antara Sarawak dan Jerman. Selain itu, ia turut menyentuh peluang pelaburan di beberapa taman perindustrian seperti di Samajaya High Tech Park dan Samalaju di Bintulu. Turut hadir Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh, Pemangku Setiausaha Tetap Mintred Zulkarnain Misron dan Pegawai Khas Mintred Datuk Liao Sun Eng. Terdahulu semasa berucap dalam program Jom Regista Business Regista di Dewan Kelab Melayu Kampung Nyabur MUC Sibu pada Selasa, Datuk Amar Wang Tengah menggesa usahawan kecil dan sederhana agar mendaftar perniagaan untuk membolehkan mereka menikmati pelbagai bantuan disediakan oleh Kerajaan Sarawak. Katanya Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Mintred Sarawak telah memperuntukkan dana besar untuk membantu peniaga yang berlesen, terutama yang terjejas akibat pandemik COVID-19 bagi meneruskan perniagaan mereka. Jelas beliau, antara bantuan-bantuan berkenaan adalah seperti berikut. Jadi ini orang yang ada lesen, caranya pengurusannya. Jadi mereka memohon yang ada normnya, memohon untuk kerajaan membantu mereka. Dia dapatlah faedah ini. Itulah kelebihannya. Kalau kita ada lesen, termasuk kita perusahaan kecil dan sederhana. For 3.5 years, you don't have to pay the interest. Interest free for 3.5 years. The state government yang akan membantu kita membayar. Tambahnya lagi, kerajaan negeri telah membelanjakan sejumlah 5.7 bilion ringgit untuk membantu rakyat termasuk peniaga menerusi pakej bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS 1.0 hingga 8.0. Sementara itu, Datuk Amar Wang Tengah yang juga Menteri Mintred berkata kerajaan negeri sedang membangunkan taman perindustrian di Sibu untuk membantu para PKS di situ. Di Sibu ini kita telah pun melaksanakan, sedang dalam pelaksanaan untuk fasa pertama untuk membangunkan taman perindustrian. Dan ini adalah untuk kemudahan industri yang berbagai-bagai, termasuk untuk SME. Ini akan memberi kemudahan untuk peniaga kecil sederhana.
melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan. Tambahnya, Mintrade juga telah bekerjasama dengan Majlis Perbandaran Sibu untuk menyediakan sebanyak 9 buah kios niaga yang lebih moden, seragam dan bersih serta memberi manfaat kepada penjajah kecil yang beroperasi di Pasar Malam Sibu. Berita seterusnya, bahagian Sibu telah dipilih sebagai tuan rumah bagi sambutan Hari Sarawak pada 22 Julai depan bertempat di Stadium Tertutup Sibu. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, sambutan bagi perayaan Hari Sarawak kali ini kembali menemui rakyat secara fizikal selepas 2 tahun disambut secara hybrid dan sederhana akibat pandemik COVID-19. Menurutnya, pelbagai pengisian telah disusun dan diatur oleh Unit Protokol Istiadat dan Pengurusan Acara Sarawak UPANS untuk sambutan berkenaan. Antara acara yang menarik ialah persembahan khas teater musical Rosli Dobbie. Selain daripada itu, juga yang telah dirancang ialah lagu khas Hari Sarawak 2022. Kali pertama akan diperdengarkan kepada halayak ramai. Juga video khas The Last Kingdom of Sarawak. There will be a special dance as well, persembahan tarian Thousand Hand, Thousand Hope. Satu lagi adalah persembahan artis tempatan dan artis terkenal tanah air. Tapi yang kita mahu tonjolkan juga adalah artis tempatan Sarawak dan juga dari Sibu ini sendiri, orang Sibu pun. Beliau berkata demikian dalam sidang media Hari Sarawak 2022 di Sibu pada Rabu. Turut hadir dalam sidang media berkenaan adalah Residen Bahagian Sibu Wong Hee Sieng, Pengarah UPANS Azlan Ali Badri, Timbalan Pengarah Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak UKAS Samuel Simon serta pegawai kerajaan yang lain. Datuk Fatimah dalam pada itu menyeru rakyat Sarawak khasnya di Bandar Sibu untuk sama-sama mengibarkan bendera Sarawak di premis masing-masing seperti di rumah, bangunan pejabat, bangunan individu dan kedai-kedai sebagai tanda kesyukuran dan untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Sarawak kali ini. Ini kerana ujar beliau sambutan Hari Sarawak merupakan salah satu acara tonggak utama Kerajaan Sarawak yang diadakan pada setiap 22 Julai bermula pada tahun 2016. So pada 22 Julai, marilah kita sama-sama berkunjung ke Stadium Tertutup jam 8 malam bagi meraihkan sambutan perayaan Hari Sarawak. Dan yang tidak berkesempatan untuk ke stadium, insya-Allah kita akan orang awam juga berpeluang untuk mengikuti acara ini melalui FB live oleh UKAS. Laporan seterusnya, kestabilan politik, kemakmuran dan kecemerlangan menjadi asas kepada penganjuran Konvensyen Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB ke-15 pada kali ini. Menurut Naib Presiden Parti Pusaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, ketiga-tiga asas ini juga bertujuan memberitahu rakyat tentang perjuangan PBB untuk Sarawak sebagai arah tuju utama. Yang spesialnya konvensyen kali ini adalah kita mahu meneruskan iaitu usaha kita untuk menentukan keyakinan rakyat tentang perjuangan kita untuk negeri Sarawak. Jadi sebagai kerajaan yang memerintah negeri Sarawak, kita mahu memastikan kestabilan politik, kemakmuran dan juga kecemerlangan. Ini seharusnya menjadi direction ke arah tuju kita di Sarawak. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusi mesyuarat persiapan dan kelengkapan Konvensyen PBB Sarawak ke-15 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Rabu. Konvensyen yang berlangsung pada 17 hingga 19 Jun ini sepatutnya diadakan pada Februari 2022 tetapi ditangguhkan ke Jun atas persetujuan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan disebabkan penularan COVID-19. Konvensyen kali ini juga akan melahkar sejarah apabila ia akan turut disertai sayap pergerakan belia PBB bertujuan memberi kesempatan kepada mereka yang berumur 18 hingga 28 tahun menjadi pemilih dalam konvensyen ini.
Datuk Seri Dr. Stephen Rundi yang juga Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak menjelaskan konvensyen kali ini juga akan memberi gambaran arah tuju kepimpinan PBB bagi memastikan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Dan kalau kita lihat dari dulu, kepimpinan ini menumbuhkan dari segi political development. Lepas itu kita menentukan bagaimana kita dapat menggunakan pakai our natural resources. Sekarang kita going into technology, digital technology, digital business and so on. Tambahnya pada konvensyen ini juga para perwakilan akan membentang dan membahaskan 3 elemen utama iaitu ekonomi, pendidikan dan politik yang akan membawa Sarawak mencapai negeri maju menjelang 2030. Usul yang kita akan bentangkan adalah 1. Ekonomi, 2. Education, 3. Politik, which is normal. Within that, we will kupas sedalam-dalamnya apa yang perlu, bagaimana kita dapat membangunkan negeri Sarawak ini. This is the gist of the topik yang kita akan bincangkan dan akan kita debate dalam perbincangan kita dalam konvensyen ini. Seramai 2,420 delegasi PBB di seluruh Sarawak dijangka hadir pada konvensyen kali ini yang terdiri daripada 1,800 bapa, 298 wanita dan 297 pemuda serta 25 orang sayap pergerakan belia PBB sebagai pemerhati. Seterusnya di Batang Lupa, perayaan Hari Gawai kembali meriah di Rumah Panjang Kampung Ensika di Sebuyau menerusi program sambutan Gawai 2022 peringkat Parlimen Batang Lupa bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sebuyau. Ahli Parlimen Batang Lupa Datuk Seri Rohani Abdul Karim memberitahu masyarakat Iban di Sarawak kini dibenarkan menyambut Gawai secara terbuka dengan pematuhan penuh prosedur operasi standard SOP COVID-19 yang telah ditetapkan. Jelasnya selepas 2 tahun menghadapi wabak COVID-19, Gawai tahun ini disambut dengan harmoni dan meriah seperti di Rumah Panjang Kampung Ensika itu. Keceriaan Rumah Ensika dan semua ahli jalan pasar dan semua bala-bala kita yang bergawai hari ini di dalam keadaan harmonis, penuh perpaduan, keceriaan dan bergembira. Dan kita keliling kita, si milik semua bangsa di sini itu. Berucap semasa menyempurnakan program tersebut baru-baru ini, beliau menambah Sarawak amat bertuah kerana memiliki keharmonian yang paling baik antara pelbagai etnik yang menetap di sini berbanding negeri lain. Majlis itu turut disertai kira-kira 150 penduduk setempat di mana mereka dihiburkan dengan pelbagai acara menarik seperti aktiviti beranyah sepanjang ruai, miring, rentas ranyai, paluan gendang, pampat, nyanyian serta cabutan bertuah. Di Sibu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asik Joseph Chen Jin Ek hadir meninjau kawasan yang dilaporkan mengalami kesesakan lalu lintas di hadapan Sekolah Menengah Kebangsaan Sacred Heart Sibu, terutamanya di Jalan Tuanku Abdul Rahman pada Isnin. Menurut Joseph Chiang, beliau telah berbincang dengan Menteri Kerja Raya Kanan, Datuk Seri Fadilah Yusof berkenaan penaik tarafan jalan tersebut yang telah diklasifikasikan projek menaik taraf jalan lapangan terbang sebagai projek Red Line yang akan dinaik taraf mengikut piawaian Jabatan Kerja Raya JKR. A few days ago, I talked to our Senior Minister of Works, Malaysia, YB Datuk Seri Fadilah, regarding on the upgrading of our airport road, Jalan Tunku Abdul Rahman, and because the condition is not very satisfying, so I hope that they will be upgrading according to him. That in fact government already included into the package of our Palm Borneo second phase initially. But unfortunately, with the change of government by PH, they removed this second phase, which including upgrading what they call is a red line project. Is those roads that connecting to the Palm Borneo, including our Jalan Airport, right? It will be upgrading according to JKR standards, and they call it the red line project.
Tambahnya lagi, kesesakan tersebut juga berpunca daripada segelintir ibu bapa yang meletakkan kereta di bahu jalan sepanjang 2 lorong tersebut hingga menyukarkan pergerakan trafik di kawasan itu. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Fatin Syaira Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.